Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mendengar taklimat mata pelajaran pengajian am. Kod kertas ialah 900. Seterusnya, mari kita mengenali tenaga pengajar pengajian am yang berada di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Mereka terdiri daripada Puan Zeta Akhtar binti Muhammad Zakaria, Puan Hafijah binti Marwi, Encik Abdullah bin Ali, Encik Muhammad Zamzami bin Abdullah Safar, Puan Hamidah binti Matnur, Puan Nursiah binti Bari. Seterusnya, Encik Muhammad Farid bin Ismail, Puan Salmah binti Sain, Encik Izhar bin Yahya, Puan Siti Hawa binti Jaafar, Encik Faisal bin Muhammad Nur dan Puan Siti Fatimah binti Arsyad. Seterusnya, tenaga pengajar ditambah lagi dengan Encik Muhammad Rustan Effendi bin Ismail, Puan Aniza binti Muhtar, Encik Muhammad Muzakir bin Haji Mat Ali, Puan Julaina binti Idris dan Encik Ahmad Syafawi bin Syamsuddin. Sebagai pengenalan, sistem penggal atau semester ini mula diperkenalkan pada tahun 2012, iaitu ambilan pelajar untuk STPM 2013. Terdapat 3 penggal atau semester untuk satu tempoh pengajian. Sukatan pelajaran juga telah dimurnikan mengikut penggal persekolahan dan setiap penggal akan ada peperiksaan. Kelebihannya ialah calon boleh mengambil peperiksaan ulangan untuk memperbaiki grade yang diperolehi. Pengenalan dan latar belakang mata pelajaran pengajian am. Pengajian am adalah satu mata pelajaran peringkat STPM yang mensepadukan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam pembelajaran sepanjang hayat. Matlamat sukatan pelajaran. Matlamatnya ialah melahirkan pelajar pra-universiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran, berakhlak dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, bangsa, negara dan alam sejagat. Objektif sukatan. Objektif sukatan pelajaran pengajian am terbahagi kepada 3. Pertama, ilmu, iaitu membolehkan pelajar memahami dan menghayati isu daripada pelbagai perspektif ilmu. Kedua, kemahiran, iaitu berfikiran matang dengan mengaplikasikan pelbagai ilmu untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga, nilai, iaitu percaya dan patuh kepada agama di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Ringkasan skop sukatan pelajaran STPM. Sebanyak 7 tajuk yang perlu pelajar kuasai dalam ketiga-tiga semester ini. Semester 1, tajuk yang dipelajari ialah kemahiran belajar dan Malaysia kekal berdaulat. Semester 2, alih bentuk komunikasi, Malaysia maju dan sejahtera serta melaksanakan kerja kursus. Manakala dalam semester 3, tajuk alih bentuk komunikasi dan juga Malaysia dan negara luar. Tajuk 1, iaitu kemahiran belajar, diajar pada permulaan semester bagi membolehkan pelajar mengaplikasikan kemahiran yang diperoleh untuk menulis esei, alih bentuk komunikasi dan juga membuat kajian luar pada semester 2. Tajuk 2, iaitu Malaysia kekal berdaulat, dalam sukatan baharu adalah untuk menimbulkan kesedaran pelajar supaya sentiasa menjaga kedaulatan negara
Walaupun tajuk ini mempunyai beberapa persamaan dengan bahagian kenegaraan Malaysia dalam sukatan sedia ada, tetapi dalam sukatan baharu ini penekanan juga diberikan kepada konsep dan ciri negara berdaulat, sistem tadbir urus negara dan kepentingan serta cabaran melaksanakan sistem tadbir urus negara yang baik seperti di dalam sistem penyampaian perkhidmatan, integriti, pembangunan modal insan dan pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi. Selain daripada itu, tajuk ini juga menekankan penghayatan rukun negara sebagai ideologi negara. Hanya dengan menghayati rukun negara akan melahirkan anggota masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain dan bersatu padu. Dengan cara itu, barulah kemajuan yang dicapai oleh negara akan lebih bermakna. Di dalam semester 2, tajuk 3 memberi penekanan kepada pelajar untuk menukar teks kepada bentuk jadual dan rajah. Rajah ini sama ada dalam bentuk graf ataupun carta. Manakala tajuk 4, Malaysia Maju dan Sejahtera, dalam sukatan pelajaran ini memberi penekanan kepada kepentingan dan cabaran yang bakal dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi negara maju. Pelajar perlu mengetahui kepentingan mencapai status negara maju dan langkah-langkah yang perlu diambil ke arah itu. Pelajar juga perlu menjedari bahawa dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan seperti dasar ekonomi dan dasar sosial dan budaya sebagaimana terdapat kini adalah bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan dihormati. Di dalam semester 2, pelajar perlu melaksanakan kerja kursus pengajian am. Tajuk 5 ini dalam sukatan baru adalah berkaitan dengan kerja khusus, iaitu satu bentuk kajian luar yang wajib dijalankan oleh semua calon STPM. Melalui kerja khusus adalah diharapkan akan dapat menerapkan nilai-nilai terpuji dalam diri pelajar selain ilmu pengetahuan yang diperoleh. Pengalaman membuat kerja khusus ini juga akan dapat membantu pelajar untuk menjalankan kajian pada peringkat yang lebih tinggi. Dalam penggal 3, sekali lagi pelajar akan belajar alih bentuk komunikasi iaitu daripada bukan linear kepada linear, iaitu pelajar perlu menganalisis jadual atau rajah dalam bentuk graf atau carta dan menukarkannya dalam bentuk teks. Tajuk 7, iaitu tajuk yang terakhir yang akan dipelajari dalam semester 3 ialah Malaysia dan negara luar. Dalam sukatan ini, ianya hampir sama dengan tajuk dasar luar Malaysia. Walau bagaimanapun, di dalam sukatan ini selain membincangkan faktor penentu dasar luar, penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan global, seperti yang terdapat dalam sukatan sedia ada, sukatan ini juga menekankan isu dan cabaran dalam hubungan Malaysia di peringkat antarabangsa. Pelajar juga akan diminta memberi pandangan dan penilaian terhadap tindakan Malaysia dalam menangani isu dan cabaran yang dihadapi dalam hubungan serantau dan global. Kaedah pentaksiran. Terdapat dua kaedah pentaksiran iaitu berpusat dan juga berasaskan sekolah. Berpusat bermaksud ujian bertulis, manakala berasaskan sekolah iaitu di mana pelajar melaksanakan kerja kursus dan akan dinilai oleh guru yang mengajar. Seterusnya, wajaran pentaksiran. Wajaran pentaksiran pertama berpusat, iaitu peperiksaan. Pelajar perlu menduduki ujian bertulis, iaitu menjawab soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan juga penulisan esei yang mewakili 80%.
Manakala pentaksiran berasaskan sekolah iaitu pelaksanaan kerja khusus dalam bentuk penulisan, pembentangan dan juga soal jawab yang memberikan markah 20%. Bilangan kertas. Terdapat 4 kertas pengajian am, iaitu kertas 1, 2 dan 3 yang perlu pelajar hadapi ujian bertulis, manakala kertas 4 kerja khusus yang akan dilaksanakan dalam semester 2. Semester 1 mewakili markah sebanyak 29%, semester 2 22%, semester 3 29% dan kerja kursus sebanyak 20%. Seterusnya, kita lihat pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah dinilai melalui kerja kursus. Mengapakah dinamakan kerja kursus? Kerja kursus ini memberikan autonomi kepada sekolah untuk terlibat bersama dalam pentaksiran calon. Tumpuan juga kepada pentaksiran untuk pembelajaran, iaitu Assessment for Learning. Pentaksiran dilakukan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah pelajar-pelajar, diharapkan setelah anda mempelajari subjek pengajian am ini, ianya akan menjadikan anda seorang warga negara yang bertanggungjawab, berjiwa patriotik iaitu cinta akan negara, seterusnya menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang patuh kepada undang-undang. Sekian, terima kasih.